على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sefadilah Tuan Imam dan seluruh ahli kuasa masjid, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari bersama-sama pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Masjid Miri Jalan Merbau dan Masjid Darul Iman 2A. Tudan ni dia Saudara Sayyidina Muhammad kampung ke? Kampung Tudan. Tudan ni dia makna bahasa apa? Tak tahu. Ada orang tua kat sini yang tahu makna Tudan ni dia daripada bahasa apa? Ini perkampung wisata Ya? Kampung Baru. Kampung Baru. Kampung Baru Tudan. Kalau tak ada terjemah, saya nak terjemah. Saudara Sayyidina Muhammad. Tudan ni ada hadis Nabi sebut, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Maknanya Saudara Sayyidina Muhammad, i'mal ma syi'ta, lakukanlah apa yang kamu nak, kama tadinu tudan, seperti mana yang kamu buat begitu kamu akan dibalas. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tak tahu, itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung tuan-tuan unik ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tadi sebelum saya sampai, Ustaz Syahrul cerita kat saya tentang satu cerita. Lagi saya nak pergi ziarah makam Aulia. Satu orang yang datang berdakwah ke kampung tuan-tuan Saudara Sayyidina Muhammad. Kata dulu ni di kampung ni ada satu bangsa Saudara Sayyidina Muhammad yang kalau siapa boleh penggal kepala orang jadi panglima perang. Jadi subhanallah, Saudara Sayyidina Muhammad, maka satu orang awliya, mereka berdakwah. Mereka asal 3 orang. Salah seorangnya sampai ke kampung tuan-tuan. Suatu mana dia sembahyang asar, ketika itu dipenggal kepala dia. Bila dipenggal kepala dia, Saudara Sayyidina Muhammad, maka berpisahlah di antara
jasad dan juga kepala. Pada saat seseorang itu bawa kepala dia, Allahumma salli Muhammad, tapi semakin dibawa semakin memberat, makin berat. Akhirnya kepalanya dibuang ke dalam sungai. Sallallahu Muhammad. Dan begitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencantumkan balik di antara kepala dan jasad Sallallahu Muhammad, dan dimakamkan di satu tanah kubur. Satu masa orang pernah melihat cahayanya daripada bumi sampai ke langit. Tuan-tuan, tu ialah orang yang tak lain dan tak bukan ialah satu orang awliya yang telah mengorbankan dirinya untuk menjadi penyebab kepada Islam penduduk tempatan. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perilaku orang ini menggambarkan begitulah pembawa dakwah kepada umat ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala-galanya demi umatnya. Allahumma salli ala sayyidina. Apa yang Nabi tak kena, semua telah Nabi kena. Dibaling dengan batu. Tengah Nabi kita semayang, datang orang Quraisy, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa najis binatang, najis unta, ke perut unta, dituangnya ke atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak angkat kepalanya sehingga datang Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buang buang perut binatang itu, barulah Nabi angkat kepalanya. Pada ketika yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di depan Kaabah. Tiba-tiba datang orang-orang Quraisy memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, ketika itu dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dia tengok Nabi macam tu, langsung dia datang membela Rasulullah, mempertahankan Rasulullah. Dia pula kena pukul sallallahu alaihi wasallam sehingga penuh di mukanya dengan darah. Hanya yang timbul hanyalah batang hidung dia, halnya penuh dengan darah. Begitulah Nabi tengah semayang. Tengah-tengah Nabi semayang, meluru daripada jauh seseorang datang menyepak kepada Rasulullah. Bayangkan, itulah laluan-laluan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ke Taif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ingat Taif ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat yang boleh menggantikan Mekah. Sebab orang Mekah dah tak terima Rasulullah. Nabi ke Taif sebab Nabi harap orang Taif terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya bila Nabi sampai ke Taif, yang Nabi terima ialah yang Nabi tidak pernah gambarkan. Orang Taif baling Nabi dengan batu sallallahu Muhammad. Bila dibaling Nabi dengan batu sallallahu alaihi wasallam, bayangkan insan mulia itu dibaling dengan batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka habis baju Nabi yang warna putih, habis jadi warna darah, penuh darah di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu para malaikat yang jaga gunung dan jaga bukit datang meminta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui malaikat Jibril alaihi salam, meminta izin untuk menghempak penduduk Taif dengan gunung dan bukit. Kalau tuan-tuan ke Taif, tuan-tuan akan melihat Taif ialah satu penempatan yang tinggi di tanah pergunungan. Kalau kita sini, kalau kita pergi ke Cameron, kita pergi ke Genting Highland, jadi bukit kita ni semua pokok-pokok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukit-bukit di Taif semua bukit-bukit ataupun gunung-gunung batu. Jadi para malaikat ni, mereka dah tak tahan melihat itu yang dibuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad. Maka mereka minta pada Rasulullah untuk mereka nak menghempak orang Taif dengan batu.
dengan gunung-gunung batu. Nabi kata jangan. Nabi kata aku harapkan daripada zuriat mereka akan lahir orang yang beriman. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka dengan asbab Nabi tidak membalas sallallahu alaihi Muhammad seperti mana orang balas, seperti orang buat, Nabi tak balas macam tu. Nabi kata Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah Tuhanku, keampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Hanya alhamdulillah hari ini subhanallah orang Taif beriman sebab doa Rasulullah. Kalau tidak, tak adalah Taif. Dan begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi keluar daripada Taif. Nabi sampai di satu masjid, bukan masjid lagi waktu itu, barulah satu tempat yang Nabi berhenti bersama Sayyidina Muhammad. Nabi letak tangan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di satu batu. Nabi letih, Nabi sakit. Ketika Nabi tak batu tu, tak tangan atas batu, tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad, batu tu melembut jadi macam kapet. Masalah Sayyidina Muhammad sebab Tuhan bela Rasulullah, Tuhan pujuk Rasulullah. Tak apa Muhammad, tak apa. Akhirnya sampai hari ini tuan-tuan, bila Nabi tak tangan atas batu, punya lembutnya macam baldu, sampai terlum orang dah. Masalah Sayyidina Muhammad terlum tangan Nabi dalam batu yang lembut tu. Dan Nabi angkat, sampai hari ini ada bekas tu di Taif. Sayyidina Muhammad dia panggil Masjid Khuf, Masjid Lekuk. Maknanya Nabi letak tangan tu terlum masuk. Sampai hari ini ada di Taif. Ya subhanallah, begitulah orang-orang yang bawa dakwah ke tempat kita. Tuan-tuan mati Allah sekalian, Sayyidina Muhammad. Cuma saya tanya Ustaz Syahrul, siapa awliya tu? Dia kata, hak tu saya tak tahu. Hak tu tak tahu, wallahu a'lam. Tapi saya pasti, saya agak penawah ini ialah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kalau Borneo ni, Sabah, Sarawak, Sulu, Kalimantan, Sayyidina Borneo lah, pendakwah yang bawa Islam ialah keturunan Rasulullah daripada golongan syarif. Jadi kalau sini ni banyak syarif-syarif, betul tak? Jadi kalau kita ke petani, kalau kita ke Sayyidina Muhammad ke tanah Jawa, sana banyak sayyid. Kalau sayyid, keturunan di belah Sayyidina Husain. Kalau syarif, keturunan yang di bawah Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan tu syarif, Sayyidina Husain tu ialah sayyid. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam ramai-ramai kita tak tahu siapa dia keturunan daripada syarif, siapa pun daripada sayyid. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di kampung ini berdiri satu masjid. Kampung ini namanya Tudan. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Kamu buat apa kamu nak buat, tapi kamu kena ingat yang kamu buat akan dibalas oleh Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang tadi subhanallah, dia sanggup dia mati untuk supaya subhanallah, begitulah karamatul awliya. Tuhan tunjukkan para awliya dengan karamah-karamahnya untuk sekalipun dia lepas dia mati dah, ada orang yang akan masuk Islam. Waktu dia hidup, barangkali ada orang ikut dia masuk Islam, Sayyidina Muhammad. Lepas dia mati, barangkali dengan sebab tu masyarakat tempatan masuk Islam. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah dengar cerita, guru saya cerita, ada satu kaum namanya dipanggil kaum Batak. Batak ni duduk belah mana? Orang Batak? Tak tahu. Belah Indon kot. Dia belah ni, belah Kalimantan tu. Dia ada satu bangsa dipanggil kaum Batak. Kaum Batak ni dia makan orang. Soalan Sayyidina Muhammad, dia minum darah orang. Ni kaum Batak.
Jadi kaum Batak tu subhanallah hari ni kebanyakan mereka dah Islam. Entah walau bagaimanapun ada yang beragama lain. Di antaranya kata guru saya iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli. Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli pernah dengar? Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli, penyusun kitab Penawar Bagi Hati. Dia bangsanya daripada bangsa Batak. Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli ini subhanallah kitabnya dibaca di seluruh Nusantara, Penawar Bagi Hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pernah jadi khatib Masjidil Haram di Mekah. Asalnya bangsa dia tu makan orang. Cerita dia, bangsa Batak ni bangsa yang sangat mempercayai angka 7. Mereka jumpa satu pokok yang cabang 7, mereka buat Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka jumpa busut yang ada 7, mereka buat Tuhan. Mereka pantang jumpa 7, mereka buat Tuhan lah. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, orang Kristian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Kristian. Jadi mereka nak jadikan orang Batak ni masuk Kristian. Akhirnya mereka hantar pendakwah. Bila hantar pendakwah pada kaum Batak, pendakwah pertama kena penggal kepala Allah Sallallahu Muhammad. Kaki diikat di atas pokok Allah Sallallahu Muhammad, kepala ke bawah, lepas tahan timba, lepas minum darah orang Sallallahu Muhammad. Akhirnya orang Kristian hantar pendakwah kedua, sama juga, kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah, tahan timba. Lepas hantar pendakwah ketiga, sama juga. Lepas hantar pendakwah yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama juga. Mereka hantar pendakwah yang kelima, sama juga. Hantar pendakwah yang keenam, sama juga. Hantar pendakwah yang ketujuh, sama juga. Dipenggal kepala Sallallahu Sayyidina Muhammad, tak kepala, kaki di atas, kepala di bawah, tahan timba. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Mereka hantar pendakwah yang ketujuh, yang ke-8. Hantar pendakwah yang ke-8, masuk Kristian semua. Ni pengorbanan orang Kristian. Macam mana pengorbanan orang Islam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu subhanallah, kalau di belah Indonesia pengorbanan wali-wali Songo, 9 orang semua dihantar sehingga seluruh Indonesia itu Islam, sampai Islam, kecuali yang tak Islamnya di Bali. Tapi di Lombok yang dekat dengan Bali itu Islam. Jadi satu wilayah yang sangat kuat Islam. Sampai di Lombok tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu madrasah dia panggil Madrasah Nahdlatul Watan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Madrasah ni ada 1,500 cawangan seluruh Indonesia. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kalau kita ke Lombok, kita naik kereta, Sebatu ada sekolah dia, Sebatu sekolah dia, 1 kilometer sekolah dia. Di seluruh Indonesia tu 1,500 buah sekolah. Tapi dekat dengan dia di Bali tak ada Hindu, muka Melayu, muka macam orang Islam, tapi beragama Hindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa ditinggalkan? Untuk orang yang mutaakhir sambung, tapi orang mutaakhir tak sambung. Tuan-tuan, di Wali Songo itu mereka jadi alat untuk menyebarkan Islam di seluruh Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Di seluruh, jadi yang hebatnya kita ni subhanallah, Islam masuk ke Nusantara bukan melalui perang. Contoh, saya pernah pergi ke Kalimantan, di Borneo kan. Di Kalimantan saya pergi satu tempat namanya, kerajaan asalnya namanya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ni satu kerajaan Islam dulu, Sallallahu Sayyidina Muhammad, yang rajanya hebat raja ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia sangat berdamping rapat dengan gurunya, seorang ulama. Ketika mana raja-raja lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mati akan dimakamkan bersama-sama dengan permaisuri dia. Tapi raja ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ketika dia mati dimakamkan berdamping dengan gurunya. Tu hebat raja ni.
Ya, subhanallah, bila saya sampai di Kutai ni, di antara tempat yang kami singgah ialah satu makam awliya yang datang daripada Hadramaut, datang daripada Yaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah pasti mereka adalah keturunan Rasulullah. Mai daripada Yaman tu naik kapal, naik ikan parang. Pelik. Naik ikan daripada Yaman tu, mai naik ikan. Mendarat di Kutai ni dan mengislamkan orang Kutai, bukan cara perang. Begitu juga Islam yang sampai contohnya di Sabah. Sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sampai di Sabah melalui syarif-syarif. Islam masuk melalui hak tanduk. Hak dua tanduk tu, di kudat tu. Mengislamkan sebahagian orang-orang di Sabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya yang main bangsa-bangsa yang lain di Sabah tu mutaakhir. Jadi orang yang masuk Islam di belah Sabah tu ialah pada asal Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau had bangsa-bangsa lain tu, contoh tengok macam bangsa-bangsa di Sabah Sarawak ni, dia macam nak Cina tak Cina sikit kan. Saya baca dalam sejarah, jadi mereka datang daripada Laos atas Vietnam tu. Itulah bangsa yang mai sini ni daripada sana. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kalau Islam masuk ke Nusantara melalui dakwah, tak perang. Sallallahu alaihi Muhammad. Islam masuk ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Kepulauan Sulu. Di Kepulauan Sulu ni Sallallahu alaihi Muhammad, bangsa mereka semua Ahlul Bait, bangsa daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Maknanya subhanallah, inilah keunikan bangsa Islam di Nusantara. Jadi keluarga Nabi mai sendiri bawa Islam. Lepas bila mana kita selawat, kita kena sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat dekat Nabi dan kita minta Allah selawat sama dekat keluarga Nabi. Sebab dengan sebab keluarga Nabi lah sampai Islam pada kita. Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, itu orang muqaddimah tu. Tak tahulah ceramah berapa jam muqaddimah tu. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, tajuk yang diberi pada saya untuk cakap pada pagi ini adalah amalan ahli syurga. Ditaja oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Miri, Jalan Merbau dan Masjid Darul Iman 2A ala Sayyidina Muhammad. Saya tetap nak bawa tajuk ini berasaskan hadis tadi. Nabi sebut, i'mal ma syi'ta, lakukan apa yang engkau nak, kama tadinu tudan, seperti mana yang kamu amalkan itu yang dibalas oleh Tuhan. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu nak jadi ahli syurga, jalan ini jalan untuk masuk syurga. Kalau kamu jalani jalan ahli neraka, kamu akan jadi penghuni neraka. Dua jalannya, tak ada jalan tengah. Kalau kita buat baik, Allah balas baik. Kalau kita buat jahat, akan dibalas jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu saja pilihan kita, nak jadi penghuni syurga ataupun kita nak jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Banyak para sahabat Nabi, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggagaskan amalan untuk menjadi penghuni syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah jalan yang telah dibentang luas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya dia saja tanya Nabi, ya Rasulullah, apa amal yang saya buat saya masuk neraka? Orang lain semua tanya, ya Rasulullah, apa amal yang saya buat saya masuk syurga? Sahabat ni, dia soalan dia luar biasa daripada orang lain. Apa yang saya buat saya masuk neraka? Sallallahu alaihi Muhammad. Akhir pun Nabi pun cerita, hak ni buat masuk neraka,
hak ni kalau buat masuk neraka. Dia orang pun tanya dia, Huzaifah, awak soalan hang pelik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata macam ni, kalau mana aku dah tahu amalan hak ni kalau aku buat aku masuk neraka, aku tak buat lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak? Jadi akhirnya aku elak. Bila elak daripada lubang yang akan menyebabkan masuk neraka, masuk syurga lah. Masuk syurga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup di dunia ni kena pakai agama. Bila kita sembahyang, kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang miliki hari pembalasan. Sebab itu agama dipanggil din. Agama ni sebenar-benar agama, satu je agama, hak lain bukan agama. Walaupun orang panggil agama Kristian, agama Buddha, agama pagan, salah sana. Jadi sebenarnya semua ni bukan agama. Panggil agama sebab orang dah panggil agama. Sebenar agama di sisi Tuhan satu je, Islam. Inna dina indallahil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maknanya hak lain Allah reject, Allah tak terima. Allah kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari agama selain Islam akan tak diterima oleh Tuhan. Hang bawa lah agama Buddha jumpa Tuhan esok, hang bawa kah agama Kristian jumpa Tuhan esok, hang bawa agama apa, agama Shinto contohnya. Agama Shinto ni agama orang di Jepun. Saya pergi di Jepun, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi di sana orang Jepun bagi tahu, tuan-tuan di sana orang yang dengar kuliah duha orang Jepun. Kita dengar kuliah duha orang Islam. Saya pergi sebuah masjid di Osaka. Masjid tu ialah masjid Osaka ni ialah tempat yang dibom pada zaman Jepun. Amerika bawa kapal terbang dia main bom di Hiroshima dan Nagasaki. Termasuk yang dibom di Osaka. Tapi tak rekod. Yang rekodnya Hiroshima dan Nagasaki yang hancur negara tu. Itu menyebabkan Jepun patah balik. Sebab mereka kalah, dibom negara mereka. Saat ada Sayyidina Muhammad. Bila sampai di Osaka tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu masjid terseragam indah. Masjid tu berupanya dari dulu sampai lah tak rebah. Waktu dibom Osaka tu semua hancur. Masjid tu tinggal seperti penonton tengok tsunami melanda Aceh. Masjid apa? Di Aceh tu Masjid Baitur Rahman. Masjid tu kekal. Itulah yang tinggal di Jepun. Tak roboh. Bom tapi hak lain rosak. Tapi Allah tinggal rumah dia. Itulah tapak yang jadi Islam orang Jepun. Jadi tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, bila saya masuk sembahyang masjid di Osaka tu, ramai ni, penuh masjid, perempuan, laki-laki. Jadi saya ingat lepas Islam, rupanya lepas orang Jepun yang masih belum lagi masuk Islam, tapi hari-hari main dengan Islam. Salah Sayyidina Muhammad atau orang perempuan, bila tengok kami pergi dengan muslimat ni, dia ikut muslimat ni, dia cakap Jepun mana kami tahu. Salah Sayyidina Muhammad, kita pun cakap Melayu, tapi semua boleh faham. Tu pelik macam itik dengan ayam cakap. Salah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Dan kami tinggal dengan kami sedih, ya Allah, haraplah dia masuk Islam. Dia suka tengok muslimat kita pakai tudung, tuan-tuan. Jadi subhanallah, bila kata Maliki Yaumiddin, Allah yang miliki hari pembalasan. Din tu maknanya balah. Faham? Mana? Dinul Islam, agama yang ada balah. Balah baik kalau hamba baik, balah jahat kalau hamba jahat. Mana ada agama lain? Agama yang balik jumpa Tuhan akhirat esok dengan amal soleh ialah Islam. Agama yang mempersiapkan syurga pada orang buat baik, Islam. Yang menjanjikan keburukan, balik ke tempat yang buruk kalau buat jahat di dunia, Islam. Hak lain mana ada? Sebab itu hak lain bukan agama Islam ya.
Sebab itu tuan-tuan, Allah hantar Rasul-Rasul. Allah hantar Rasul-Rasul untuk menyampaikan Islam. Sebab nak bawa balik ke akhirat esok masuk syurga. Supaya balik akhirat esok tak masuk neraka. Lepas itu Allah hantar para ulama. Lepas tak ada dah Sayyidina Muhammad, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Allah hantar pula para ulama untuk sampaikan Islam. Allah hantar para awliya pula untuk datang bawa Islam. Selagi mana dunia tak kiamat, selagi itulah ulama akan datang bawa Islam. Ulama akan datang memperkukuhkan iman dalam hati setiap orang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, buatlah apa kamu nak buat, tapi kamu kena ingat, kamu akan dibalai oleh Tuhan. Sebab tu orang Islam dia berhati-hati. Dia tak berani buat jahat sebab dia ingat nanti dia akan dibalai. Orang Islam kalau buat baik dia suka sebab dia tahu nanti dia akan dibalai. Satu masa ada satu cerita. Tuan-tuan nak cerita? Tak mahu dengar cerita? Cerita ni semua orang mahu dengar. Dulu kami budak-budak dulu, cikgu bila dia tahu ngajak lah, dia kata, nak cerita tak? Budak-budak semua angkat tangan, cikgu nak dengar cerita. Kalau dah petang, kami kelas petang waktu tu bersama Sayyidina Muhammad. Bila dekat-dekat nak balik, pelajar-pelajar kata, cikgu nak dengar cerita? Cerita ni semua orang suka. Orang tua-tua suka, budak-budak suka, semua orang suka. Sampai dalam Quran ada satu surah dia panggil surah cerita, Suratul Qasas, surah cerita-cerita. Pasal apa cerita ni penting? Sampai Tuhan buh dalam Quran Suratul Qasas. Sebab kata ulama, al-hikayat jundun min junudillah biha ahyallahu quluba awliyaih. Cerita-cerita ialah merupakan tentera daripada tentera-tentera Allah. Sayyidina Muhammad, dengan cerita Allah menghidupkan hati para awliya-Nya. Ada satu cerita. Satu orang ni kaya. Kaya ni kaya sungguh. Saya mari daripada airport nak sampai ke hotel, ustaz tunjuk satu. Ustaz tu tengok tu istana kami panggil di Sarawak, di Miri. Nuata bukit tu dia. Sana takkan semua tu rumah dia. No? Punya hebat kaya dia Sayyidina Muhammad. Sampai orang panggil rumah dia istana Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kaya orang ni kaya melana, kaya sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebelum cerita, saya nak cerita lagu satu cerita. Jangan lupa cerita tadi. Sayyidina Muhammad. Saya pergi ke Mekah mutakhir ni. Yang paling akhir saya pergi Mekah baru ni. Bila mana saya duduk di Mekah tu, saya tak boleh makan di hotel. Sebab makan di hotel dia tak boleh makan sebab orang nak ambil gambar. Nak bila masuk dalam mulut, nasi duduk penuh mulut tu. Ustaz ambil gambar, ustaz tahan. Ambil gambar, ustaz senang. Lepas tu nak makan pula, ustaz ambil gambar, ustaz tahan pula. Nak makan macam mana tu? Akhir sekali kawan-kawan yang faham, ustaz jom kita makan di luar. Pilih makan di luar tu, orang Arab tak kenal kita. Di hotel tu ramai orang Malaysia. Jadi depa kira depa nak ambil gambar, kita kira nak makan, tak boleh makan. Akhirnya Sayyidina Muhammad bila makan di luar tu, depa tu, ustaz nak pergi tak ke satu masjid. Masjid ni masjid kedua terbesar lepas Masjidil Haram di Mekah. Oh, saya nak pergi tak pernah tahu. Pergilah masjid tu. Di masjid ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masjid, entah pernah dengar tak? Bank Ar-Rajhi. Masjid tu dibina oleh Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang mengasaskan Bank Ar-Rajhi tu. Maknanya tu satu-satunya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad orang Islam yang ada bank seluruh dunia. Hal lain semua bukan orang Islam dan Muslim. Tu satu-satunya bank yang dimiliki oleh orang Islam satu dunia. Tuan-tuan, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ni tak tahu berapa ratus masjid yang dibuat seluruh dunia. Subhanallah. Dan dia menajak orang-orang miskin untuk tunaikan fardu haji. Allahu Akbar. Bila masuk ke masjid tu, hati saya jadi lembut, nak nangis. Pasal apa?
sebab berkesan di atas orang yang sangat pemurah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi orang ni yang saya nak cerita ni orang yang sangat kaya. Kata orang Kedah, kaya melana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, dia tak ada anak. Dia menikah, dia tak ada anak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Biasanya macam tu walidnya. Tuhan Maha Kaya. Orang yang tak ada anak, duit ada. Orang yang ada duit, anak kurang pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaulah dua-dua boleh berimpun, anak ramai, harta banyak, rumah besar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kereta besar, anak-anak soleh, isteri solehah, maknanya suka berimpun di seseorang. Hak ni payah berimpun pada seseorang. Nama ada, ilmu banyak, takwa tinggi, sukar berimpun pada seseorang. Orang ni dia kaya dan cuma anak tak ada. Satu petang, Allahumma salli ala sayyidina, dia kata ke isteri dia, hari ni buat ayam bakar. Dia suruh isteri dia buat ayam bakar. Sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia pembuat. Lepas asar, dia pun nak makan lah ayam bakar ni, sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar orang bagi salam. Dia dengar orang bagi salam, dia kata, siapa pula tu? Isteri dia pergi tengok, orang minta sedekah. Di Miri ni ada orang minta sedekah lagi tak? Ada lagi tu? Kami waktu budak-budak dulu, kalau orang meminta sedekah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mak akan kata, pergi tengok, mak orang minta sedekah, mak akan kata, pergi tanya dia nak duit ke, ataupun dia nak berai. Orang dulu-dulu kalau dia kata nak berai, jadi kita mak akan secekak apa ni berai, jadi bagi kat dia, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nak duit, bagi duit. Bila mana orang minta sedekah dia mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi isteri dia pergi tengok orang minta sedekah, sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia mai, abang, orang minta sedekah. Ish, orang nak makan petang-petang ni kacau pula ni. Pergi abang kat dia, suruh dia pergi lain. Isteri dia pun kata, pakcik, pegat pakcik, abang pilih datang mana. Minta maaf lah. Isteri nak kata apa? Dia nak sedekah pun duit suami dia. Kalau suami tak bagi, tak boleh sedekah. Akhirnya orang tu pun pergi. Maknanya dia tak bagi sedekah sikit pun dekat orang yang datang minta sedekah. Sedangkan Nabi tak bagi. Kalau ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang sekeras-kerasnya, orang minta kita tak bagi. Nabi larang sekeras-kerasnya, tak bagi pada orang yang datang minta. Nabi sebut lisaili haqqun wa in jaa ala farsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang meminta itu ada hak, mana kena bagilah. Sekalipun dia datang dengan kenderaan yang paling megah. Zaman Nabi kenderaan paling megah naik kuda. Zaman lah kita kata kenderaan elok, kita naik Merc kot tu. Naik Merc ke, GLC ke, apa ke, kereta besar-besar. Contoh depan rumah kita satu orang main dengan Merc, taklah hebat sangat, tapi E350 ada Sayyidina Muhammad. Keluar pada kereta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa? Ada RM1 tak? RM1 nak buat apa? RM1. Tuan-tuan, kena bagi. Tak boleh kata, ish, naik kereta punya besar, RM1 pun tak ada. Tak boleh. Sebab Quran sebut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan kamu herdik. Bagi ya. Sebab yang minta tu Allah. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu rumpi. Lama-lama orang yang kaya ni, dia semakin hari dia makin merosak perniagaannya. Akhirnya dia jatuh papa, jatuh miskin, sampai isteri dia pun dia kena cerai. Tak ada apalah. Jadi isteri dia ni nasib baik. Lepas dia cerai oleh suami dia, ada orang berkenan. Sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya kahwinlah dengan orang baru ni. Orang ni tak ada duit, tapi oleh kerana Tuhan nak, Tuhan bagi duit, bertambah harta dari sehari ke sehari, sehari ke sehari, sampai jadi kaya macam suami dia hari tu ni. Ni Tuhan buat. Satu petang si suami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk isteri ni kata, buat ayam bakar bro. Nak makan ayam bakar. Akhirnya isteri pun subhanallah, dia panggang ayam, salah sayyidina Muhammad, siap makan daripada laki bini. Tengah-tengah makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengar orang bagi salam. Siapa pula ni? Kata suami ni, pergi tengok. Abang, orang minta sedekah. Salah sayyidina Muhammad. Allah kesiannya kat dia. Bungkus tapau bagi kat dia. Tu kita nak makan apa? Tak apa, kita boleh buat lain. Tu makan tak makan hari ni tu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Isteri dia pun pi tapau makanan tu nak bagi dekat orang ni, tak dia bagi, patah balik. Abang nangis. Kenapa tak bagi? Siapa menangis? Sahadat Sayyidina Muhammad. Abang, suami saya hari tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Nangis. Tu dia kata, nak heran apa? Akulah peminta sedekah hari itu. Faham tak? Akulah peminta sedekah hari itu. Nampak tak? I'mal ma syi'ta kama tadinu tu dan kamu buatlah apa kamu nak buat kat orang, nanti yang sama akan dibalas oleh Allah pada kamu. Orang yang ada agama jaga. Dia takut nak buat jahat sebab balasan. Dia suka buat baik sebab balasan juga. Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, satu orang ni dia jual buah. Banyak cerita bagi dia, no? Sebab suruh cerita. Kalau tak cerita dia tidur. Jadi Musa Sayyidina Muhammad, satu orang ni dia jual buah. Dia jual buah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu mai tu perempuan beli buah. Perempuan ni tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada tak buah yang lagi baik daripada hak ni? Dia kata ada, tapi di rumah. Akhirnya Musa Sayyidina Muhammad, si penjual buah ni kata, nak tak ke buah elok tu? Nak tak buah elok tu? Tapi kena pergi rumah saya. Boleh. Perempuan ni ikut perempuan laki-laki ni pergi rumah. Masuk dalam rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga-jaga. Bila mana seorang laki-laki dan seorang perempuan, tengah-tengahnya pasti ada syaitan. Akhirnya subhanallah, syaitan bisik ke hati laki-laki ni, hai peluang perempuan tu seorang-seorang, mana ada siapa. Akhirnya tengah perempuan ni duk pilih-pilih buah, dia peluk perempuan ni. Dia niat nak buat yang tak baik pada perempuan ni. Perempuan ni cuba lepas diri, tak boleh. Dia cium perempuan ni. Waktu dia telah cium tu, perempuan tu kata, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Bila sebut-sebut tu, dia berhenti. Astaghfirullahaladzim. Orang beriman bila sebut Tuhan dia sentak. Akhirnya dia kata, saya minta maaf, saya minta maaf. Akhirnya dia buka pintu, perempuan tu balik. Perempuan tu balik sepanjang jalan nangis. Sampailah di rumah, perempuan tunggu suami dia balik. Bila suami dia balik, langsung dia menerpa pada suami dia, dia peluk suami dia, dia cerita-cerita tadi. Dia menangis-nangis cerita-cerita tu dekat suami dia. Tengok-tengok suami dia menangis pula. Dia berhenti menangis. Siapa abang menangis? Soalan Sayyidina Muhammad. Apa siapa abang menangis? Soalan Sayyidina Muhammad. Suami dia cerita, Allahu Akbar. Tadi ni cerita. Suami dia cerita pula. Rupanya suami dia tadi pun cium satu orang perempuan. Tuhan balas. Han cium perempuan orang cium bini hang. Faham tak? Lepas orang beriman tak berani. Dia buat, akan dibalas. Kalau kita buat baik, jangan takut Allah akan balas balasan pada kita. Orang minta kita bagi RM10, jangan takut duit kita tak hilang, akan dapat 10 kali ganda. Allah Subhanahu Muhammad. No? Jadi kalau kita buat jahat, ingat
Kita tipu orang, kita kena orang, kita hina orang, kita pelekeh orang, kita akan kena, kita akan terima. Tolong orang, sekalipun hari ni kita tak dibalas, mungkin 10 tahun yang akan datang kita akan teringat balik, Allahu Akbar, Tuhan balas dah bagi kat aku, yang aku tolong orang, Allah balas dah. Subhanallah, ahli syurga ialah orang yang tak pernah putus ingatannya untuk melakukan yang baik. Sebab ahli syurga ialah orang yang menjalani jalan kebaikan di atas muka dunia. Tuan faham lah, no? Boleh faham kan ni? Boleh faham, boleh berhenti dah lah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah Allah merahmati tuan-tuan semua. Tuhan menjadikan semua kita ni, anak cucu kita ialah orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, yang tak meninggalkan sembahyang, yang jaga aurat, bahkan jadi orang yang kuat pegang pada agama. Dan kita doakan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah jadikan di kalangan tuan-tuan anak-anak yang akan jadi ulama, akan dokong agama, khususnya di tanah bumi Sarawak yang betul ni, bumi Kenyalang ni, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kemarin saya bertanya-tanya, berapa tahfiz di Sarawak, khususnya di Miri ni, sallallahu alaihi wasallam, berapa tahfiz di sini? Maka kawan-kawan cerita, taklah banyak sangat ustaz. Ada lah pondok. Malam saya jumpa dengan ustaz apa tu, Kelantan tu, Ustaz Al-Amin. Dia pun kata dia buka pondok, nak buka tu pondok di sini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, saya kata kalaulah saya boleh buka pondok di Miri, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan tolong cari tanah kat saya, InsyaAllah. Kalau tuan-tuan bagi cari tanah kat saya di Miri ni, saya main kerak sikit lah. Masalah saya, sebab seperti saya pulang keluar negara dengan Sabah, sebab ada darsa di Sabah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya bercita kalau boleh saya buka pondok di Miri, InsyaAllah. Tak ada masalah dah. Ustaz-ustaz ramai saya kenal semalam, dia boleh tolong kita insya-Allah, supaya tempat ini jadi tempat melahirkan ulama pada hari depan, insya-Allah. Mengaji di darsa, hafal Al-Quran, lepas tu kita hantar mengaji ke Turki ataupun ke Yaman, balik di ulama. Jadi betul lah orang-orang di sini, kalau kita hantar anak kita, kalau itu anak kita, kalau anak tak ada tu cucu kita, kalau tak ada cucu tu cicit kita. Jadi insya-Allah moga-moga bumi Miri ini, masalah Sayyidina Muhammad, akan jadi bumi betul kerana tersebar agama dengan meluas di sini, insya-Allah. Mungkin kita buat hari ini, mungkin kejayaannya 20 tahun akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Hari ini kita cari-cari orang Islam sikit di Sarawak, mungkin dengan asbab bertapak madrasah-madrasah, pondok-pondok ni, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti umat Islam ramai di negeri Sarawak ni, khususnya di Miri ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul hajat dan impian kita, mudah-mudahan jadi kenyataan benda yang kita impikan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.